Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita dengan menggunakan kitab Idaman Penuntut. Jadi kita masuk kepada bab yang baru, sambungan babun nikah ataupun abwabun nikah ataupun juga dinamakan al-ahwal syakhsiyah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada bahagian pengenalan ataupun muqaddimah nikah ni. Bab jual beli. Lepas tu belakang tu ada bab nikah. Dia ada dua bab. Kita jauhi pada muka surat 85. Adapun perempuan yang dalam iddah raj'iyah haram dipinang sama ada secara terang atau secara sindiran. Dalam bab pinang, yakni dalam kita masih dalam muqaddimah, yakni meminang perempuan yang dalam iddah raj'iyah, yakni perempuan yang ditalak dalam talak raj'i. Maksud talak raj'i ini talak yang boleh dirujuk. Talak pertama boleh dirujuk, talak yang kedua boleh dirujuk, talak yang ketiga dia panggil talak bain, tak boleh rujuk. Yang ini perempuan yang dalam talak raj'i, talak raj'iyah ataupun iddah raj'iyah, maknanya talak raj'i dia dalam iddah raj'i, yang mana perempuan itu dikira sebagai masih milik suami dia. Mana suami dia boleh rujuk dia bila-bila masa. Jadi bermakna orang perempuan yang ditalak secara talak raj'i, talak satu, talak dua, di mana dia masih dimiliki oleh suami dia, tak boleh sesiapa nak pinang perempuan yang ditalak secara raj'i. Jadi dia masih isteri orang. Dan talak dan pinang secara terang, sarih ataupun sindiran kinayah tidak boleh kepada perempuan yang ditalak secara raj'i. Dan kalau perempuan yang diceraikan secara talak bain ataupun tiga talak sekaligus, ataupun talak pertama, talak kedua, talak ketiga, dia panggil talak bain. Perempuan itu dalam iddah, di mana tidak boleh dipinang secara sarih, secara terang. Saya pinang awak, tak boleh. Tapi dia boleh dipinang secara kinayah, secara sindiran. Saya berkenan dekat awak. Maknanya tidak terang tetapi ada maksud.
Di mana perempuan yang ditalak secara bukan talak raj'i boleh dipinang secara kinayah. Yang ini ada maksud di sebalik perkataan itu. Walaupun segitu, balik kepada perempuan yang talak secara talak raj'i tidak boleh nak dipinang sama ada secara terang-terangan, secara sarih saya pinang awak, ataupun saya berkenan dekat awak untuk dijadikan isteri, di mana itu secara kinayah. Ianya adalah tidak boleh dalam hal perempuan yang ditalak secara talak raj'i. Dan hukum menjawab atau menerima pinangan itu pun sama macam hukum meminang, yakni harus menerima dengan terang-terang jika ia perempuan itu bebas daripada iddah, dan harus dengan sindiran jika ianya dalam iddah yang bukan iddah raj'iyah, dan haram dengan terang-terang atau dengan sindiran jika ianya dalam iddah raj'iyah. Begitu juga menerima pinangan bagi mereka yang bukan dalam iddah boleh menerima pinangan. Dan kalau perempuan yang ditalak secara talak bain ataupun bukan talak raj'i boleh menerima pinangan secara kinayah. Contohnya orang yang dia berkenan pada satu perempuan sedangkan dalam iddah. Iddah ni ada beberapa bentuk. Iddah ni maknanya satu tempoh untuk memastikan perempuan itu bebas daripada benih suami yang lepas. Kalau perempuan yang diceraikan dalam keadaan dia ni ada haid, maknanya perempuan yang subur berhaid, dalam mazhab Syafi'i kita 3 kali suci. Kalau perempuan yang kematian suami itu bukan talak lah. Kematian suami itu bukan talak, tapi perempuan yang kematian suami dia dikira dalam iddah. Iddah perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Dalam beriddah itu tidak boleh dipinang secara terang-terangan, saya nak pinang awak, tak boleh. Boleh dengan perkataan kinayah. Kinayah ni dalam bentuk yang boleh dipaham sebaliknya. Kinayah ni faham sebaliknya secara majazi ataupun metaforal. Tapi tidak disebut secara terang lah. Jadi saya pinang awak tu memang terang, perkataan tu memang boleh faham terus. Kalau lah perempuan yang kematian suami, ada orang dia berkenan sedangkan dia dalam iddah, dia kata tak apalah, jadi sabarlah. Apa ni, suami hajah meninggal, sabarlah. Sebab setiap yang hidup akan mati. Nanti adalah yang ganti dia. Jadi hajah tu terfikir, kenapa dia cakap macam tu? Maknanya hajah tu pun dia faham lah. Jadi kita boleh faham maksud orang bercakap macam tu. Tiba-tiba dia cakap macam tu, maknanya ada maksud sebaliknya. Dia panggil kinayah, majazi ataupun metaforal. Dia tiba-tiba orang cakap macam tu, Pak Imam pula tu cakap macam tu, mesti adalah sesuatu yang ada maksud. Elok-elok hajah tu malam tu nak sedih, tak jadi sedih. Sebab apa? Dah mungkin ada yang ganti, menunggu. Jadi bermaksud dalam iddah ini tidak boleh dipinang sama ada secara, tidak boleh dipinang secara soreh, tidak boleh pinang secara terangan. Dan begitu juga menyambut pinangan, yakni menjawab pinangan pun tidak boleh secara terang, saya pinang awak, saya terima pinangan. Ini orang yang bukan dalam iddah, boleh begitu keadaannya. Tapi orang dalam iddah, talak selain pada talak raj'i lah, talak raj'i ini kita ulang tidak boleh dipinang sama ada secara soreh, terang, ataupun kiasan secara kinayah, tidak boleh. Sebab dia kira semakin masih di dalam milik suami dia. Tunggu suami dia nak rujuk sahaja. Dan kalau suami dia tidak rujuk, apabila sudah habis tempoh iddah, di mana perempuan itu bebaslah dia nak bernikah dengan siapa-siapa. Habis dah tempoh suci dia, 3 kali suci dah habis dah. Suami dia nak semula dengan isteri dia, kena minta persetujuan lah.
kena pinang semula kalau isteri yang sudah habis tempoh iddah. Bagi perempuan yang ditalak secara talak raj'i, talak sekali talak dia panggil talak raj'i, 2 kali talak dia panggil talak raj'i, 3 kali talak dia tidak boleh nak rujuk lagi dah. Jadi dia panggil talak bain. Talak bain ni kalau nak menikah dengan syarat tu mesti perempuan tu bernikah baru, dan menikah baru merasai persetubuhan dengan suami baru dan diceraikan oleh suami baru, lepas tu habis iddah boleh bernikah dengan suami lepas. Haram dipinang perempuan yang sedang dalam tunang orang lain yang telah dipersetujui oleh kedua pihak, melainkan dengan ada izinnya. Kalau orang yang sudah dipinang, mana sudah sebagai tunang orang, tidak boleh dipinang melainkan tunang dia tu setuju. Maksudnya izinkan untuk dipinang. Walaupun sebegitu tunang itu bukan masuk isteri. Tunang ni sebagai apa ni, tanda lah, sebagai tanda yang nak dijadikan sebagai isteri. Dan isteri ni bagaimana caranya? Dengan ijab dan qabul baru jadi isteri. Tunang ni cop, maknanya sebagai tanda untuk dijadikan isteri. Orang yang dalam sebagai tunang orang lain tidak boleh pinang tunang dia tu, melainkan dengan izin tunang dia. Izin tu tunang dia kata tak apalah, pergilah pinang, saya tak nak itu, barulah boleh. Dan kerana itulah kalau kita pergi meminang, biasanya meminang tu adalah ayah dia. Saya nak pinang anak pakcik untuk dijadikan tunang kepada Anu bin si Anu. Jadi kan ayahnya kata, nantilah saya tanya persetujuan anak saya, dia setuju ke tidak. Maknanya persetujuan daripada perempuan itu penting. Dia nak ke tidak jadi tunang kepada orang, bukan persetujuan daripada ayahnya, persetujuan daripada tubuh badan dia. Jadi itulah, boleh tak kalau kita pinang satu orang terus boleh, pinang perempuan terus boleh. Saya pinang awak, okey saya setuju, boleh. Bukan nikah lagi. Kalau nikah tu perlu kepada rukun nikah lah, perlu pada saksi, perlu kepada wali, perlu pada ijab dan qabul. Tunang ni nak meminang dan bertunang tu perlu persetujuan empunya diri. Saya pinang awak, saya setuju, okey. Kalau tak pakai cincin tak ada masalah, setuju itu penting. Kalau pakai cincin, dia baguslah, itu satu hadiah. Orang yang hendak meminang sebelum melakukan pinangan, elok minta nasihat daripada orang yang arif lebih dahulu, dan diselidik atau disiasat latar belakang orang yang hendak dipinang. Maknanya kalau nak meminang satu orang, yakni nak dijadikan isteri, hendaklah ditanya kepada orang-orang yang tahu tentang pribadi perempuan yang hendak dipinang. Termasuk hendaklah diselidik tentang keluarga perempuan itu, bagaimana keadaan dia, adakah keluarga itu keluarga yang baik-baik, keluarga yang soleh dan solihah, keluarga yang beriman kepada Allah dan sebagainya. Itu penting sebab perkara agama ni perkara utama nak diperhatikan untuk dipilih. Dan kerana perlu untuk diselidik, disiasat latar belakang, ditanya orang kampung, orang kenal dia, jiran-jiran dan sebagainya, agar pinangan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Jadi mana nak berkahwin itu perlu memilih isteri orang yang salihah, suami juga orang yang saleh. Jadi dua-dua ni perlu saleh. Suaminya bakal suami yang salihah, bakal isteri termasuk ahli keluarganya. Sebab kalau ahli keluarga yang porak-poranda, sudah tentulah memberkesan kepada pernikahan yang bakal untuk berlaku nanti. Keluarga porak-poranda, cerai-berai, ayah mak yang cerai-berai, adik-beradik pun berhentam dan sebagainya, tak boleh pun namanya tu. Maknanya dia akan menyusahkan kita.
Kena tengok belakang-belakang dia semua sekali. Kalau ayah dia memang peminum arak dan sebagai anak dia pun malam-malam pun tak balik pergi mana-mana, jadi tak bolehlah nak jadikan sebagai isteri yang Islam menuntut isteri yang salihah. Islam menuntut suami yang salih. Maknanya kena siasat. Tanya orang kampung, tanya jiran kata dia kalau belum pukul 3 tak balik. Ke mana? Dia merayau lah. Bukan kerja, dia merayau. Ada juga orang balik pukul 11 malam, dia kerja shift, itu lain. Dia merayau, mana-mana orang datang ambil, dia hilang. Pukul 2-3 pagi, ayahnya pun sama juga. Maknanya bahaya ni. Nak jadikan isteri, nak jadikan suami macam tu macam mana? Jadi kalau berkahwin juga, tak lama lah pernikahan yang sebegitu, tak boleh nak dikawal. Dan kerana itulah di antara perkahwinan ini perkara utama yang Islam suruh kita perhatikan dalam bab agama. Dan kerana itulah mudah kita faham isteri yang salihah, isteri yang baik dalam pandangan agama, suami yang saleh, suami yang baik dalam pandangan agama. Baik dalam pandangan agama ini maknanya menjaga hak Allah, sembahyang, puasa, tutup aurat dan sebagainya, cakap yang elok, beradab, ada akhlak. Dan kalau lebih elok lagi pandai baca Al-Quran, sebab anak kita nanti akan jadi orang yang dididik dengan Al-Quran. Dan kan juga bagi pihak yang hendak menerima pinangan, elok minta nasihat dan mengetahui latar belakang yang hendak meminang itu. Begitu juga seperti disebutkan tadi. Bagi pihak perempuan pun orang lelaki naklah siasat perempuan itu bagaimana keadaan dia. Dan begitu juga dengan pihak laki-laki, yakni pihak perempuan pun naklah siasat laki-laki ini siapa. Dia ni bagaimana, apakah dia ni boleh jaga anak kita, dia ni orang sembahyang ke tidak. Jangan hanya tengok kenderaan yang dia bawa sahaja, jangan tanya dia punya pekerjaan sahaja. Biasanya zaman orang melihat material ni, dia tanya kerja apa, di mana. Kalau yang berani tanya gaji berapa, itu kira yang pokok utamanya ditanya material sahaja. Betul, material itu penting, pekerjaan itu penting, kerja itu penting, sebab makan minum itu perlu, sebab dia sebagai nafkah. Tapi dalam perkara yang lain, sembahyang dia, puasa dia, kerana itulah orang-orang zaman dahulu, yakni dia ajak jadi imam. Jadi bakal menantu datang tu jadi imam. Contohnya bakal menantu nak datang, boleh datang malam maghrib nanti ya. Pakcik ada belum maghrib, kita sembahyang maghrib sama-sama. Tentu dah tes dia jadi imam. Fatihahnya macam mana, surahnya macam mana, doanya macam mana. Kalau Fatihahnya bagus, baca surahnya, subhanallah, tabarakallah, doanya, zikir lepas sembahyangnya, maknanya arjan lah. Kalau Fatihahnya tunggal langgar, masalah. Cuma zaman sekarang ni kebiasaannya orang tengok kepada material. Kerja apa, kerja di mana? Saya ni kerja di satu syarikat, jawatan apa? Adalah pakcik manager. Lepas tengok kereta dia bawa, kereta Mercedes, kereta BMW, pokoknya dia pinjam dia. Benda yang macam tu boleh tipu. Yang tak boleh tipu dalam perkara agama, memang tak boleh tipu. Kalau kita jemput dia makan malam, kita makcik ada di rumah malam ni, sekian-sekian hari datanglah. Cuma kita sembahyang maghrib sama-sama. Tunggu tak datang dia. Tahu dah memang dia tak boleh jadi imam. Kalau dia datang, gentleman datang dengan jubah bagai, itu boleh lah. Tolak dia ke depan jadi imam, subhanallah bacaannya. Itu dah kita boleh agak bagaimana dia punya kehidupan dia. Ataupun datang malam Jumaat pula kita baca Yasin sama-sama, tolak pula dia jadi apa ni khalifah baca Yasin pula, dia baca Yasin dengan tajwidnya, maknanya jelaslah. Maknanya dia orang yang boleh baca Al-Quran. Itu dia orang zaman dulu, dia senang saja dia punya cara nak dapat menantu, cara menyantu lah. Jadi di situ secara kita boleh lihat keseluruhan hidupnya dengan Al-Quran. Keseluruhan hidupnya menjaga sembahyang. Dan orang yang ada Al-Quran,
orang yang ada sembahyang ni dia boleh jaga anak kita. Sebab anak kita ni akan dididik dengan Quran, dengan sembahyang. Kalau datang ke pakaian pun lebih tengok pun sakit mata kita. Jadi beratlah nak jaga anak kita. Anak kita ni nak dilepaskan pada dia untuk dia jaga. Kita ni anak kita kena jaga elok dia. Daripada kecil kita hantar sekolah agama, kita didik dengan akhlaknya. Tiba-tiba na'udzubillah dapat suami yang tak boleh sembahyang, suami yang tak boleh jaga anak kita, dia tak puasa dan sebagainya, larut-larut malam baru balik. Jadi maknanya kita akan memusnahkan masa depan anak perempuan kita sendiri. Jadi itulah penting kita sebagai wali. Bukan kita setakat tengok dia punya keuangannya, bukan setakat tengok dia punya kerjayanya, bukan setakat tengok harta bendanya. Harta benda, kerjaya itu penting juga untuk hidup. Tapi yang pentingnya dalam perkara agama jangan dibiarkan itu. Orang biasa hidup dalam tidak beragama, dia akan terus tidak beragama. Lebih-lebih lagi apabila anak kita ni duduk dengan dia, nama anak-anak kita sendiri pun tidak beragama macam dia. Suami tak sembahyang, isteri pun takkan sembahyang. Suami tak sembahyang, anak pun takkan sembahyang. Na'udzubillah. Maka orang yang diminta nasihat itu hendaklah ia menyebutkan segala kebaikan atau keburukan yang sebenar hal orang yang diminta nasihat. Namanya kena hantar penyiasat lah. Sebelum kita meminang, hantar orang dulu, tanya orang di kampung tu, jiran-jiran dekat, macam mana yang anak orang ni, macam mana keadaan dia. Jadi orang yang ditanya tu kena bercakap dengan jujur. Kalau dia baik, baiklah. Kalau dia tidak baik, cakap tidak baik. Sebab masa zaman orang dulu, sahabat ada yang pergi menyiasat. Bukan maksudnya melihat perkara tidak baik. Duduk jauh-jauh sebalik pokok kurma, tengok nak minang ni, tengok oh sidai kain, oh tutup aurat dia, dia dengar baca Quran dan sebagainya. Maknanya ini yang dilakukan oleh para sahabat. Dan kalau kita pergi dengar, kita pergi menyiasat dia punya suaranya, satu kampung boleh dengar, maki hamun adiknya, maki hamun maknya, tak boleh tak. Sekejap lagi kita kena maki hamun. Kan zaman sekarang orang-orang yang maki hamun ibu ayah dia tak kisah. Pada masa meminang itu sunat dibaca satu khutbah, ucapan ringkas lain daripada khutbah hendak akad. Dan sunat masa meminang, mana dah setuju dah penyiasat dah setuju dah nak dijadikan perempuan itu sebagai tunang. Dan pihak perempuan pun dah tahu dah laki-laki ni baik. Masa nak dilaksanakan, nak dilaksanakan pertunangan itu, naklah diadakan ucapan khutbah ringkas. Ini khutbah itu bagaimana dimulai dengan memuji Allah dan selawat atas Rasulullah SAW dan berpesan dengan takwa. Kemudian berkata umpama, kedatangan saya kerana menyunting bunga di taman pakcik yang permai si fulanah itu, atau jika wakilnya berkata adalah kedatangan kami ialah wakil kepada si fulan, bertujuan meminang anak tuan fulanah untuk dijodohkan dengan si fulan atau sebagainya. Yang penting di sini sunnah Rasulullah SAW. Yang khutbah ni ucapan ringkas. Khutbah nama dah khutbah ni ucapan ringkas, poin-poin macam khutbah Jumaat. Khutbah tu maknanya ucapan ringkas. Dan kerana itulah Jabatan Besar dia sediakan satu teks agar kita ni tidak berceramah. Kita berkhutbah, khutbah ni asal dia poin. Ada dia punya rukun khutbah, puji Allah, selawat pada Rasulullah, ada bacaan Al-Quran, pesan dengan takwa, itu dia panggil rukun khutbah. Kalau tak ada teks nanti jadi ceramah pula hari Jumaat kan. Jadi ada teks tu maknanya terikat dengan teks, itu dipanggil sebagai khutbah yang sunnah daripada Rasulullah SAW. Orang yang pandai bercakap, kalau tak ada teks dia bercakap lama, jadi berceramah. Orang yang tak pandai bercakap, dia tak ada teks, dia tak boleh nak cakap. Maknanya teks tu penting.
Dan begitu juga dalam soal untuk meminang ni, khutbah tu bagaimana? Mula dengan Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu ittaqullah, pesan dengan takwa kepada Allah. Kemudian sebutlah, kami ni rombongan datang nak meminang anak tuan. Dengan siapa? Dengan si Anu bin si Anu. Okey. Jadi yang ni pun tanya anaknya setuju ke tidak. Sama ada setuju atau senyum, tu maknanya sukalah. Yang begitu. Habis. Yang ini mukaddimah dalam bab nikah tu habislah. Kita masuk kepada rukun-rukun nikah. Mana rukun-rukun nikah ni penting. Sebab setiap perkara dia terikat dengan rukun-rukun ni sebagai asas binaan satu perkara. Kalau solat, yang ni rukun solat, yang ni sebagai asas binaan kepada solat. Seperti rukun puasa juga ada rukun dia. Dalam ibadah haji ada rukun. Dan dalam bab nikah ni pun ada rukun nikah. Rukun nikah 5 perkara. Rukun nikah 5 perkara. Mungkin di depan saya ni kebanyakan dah bernikah, tak apalah, belajar semula. Mungkin ada yang bujang, jadi pelajarannya sebagai pengenalan. Rukun nikah ada 5 perkara. Yang pertama bakal suami, yang kedua bakal isteri, yang ketiga wali orang berkuasa melakukan akad nikah, yang keempat 2 saksi, dan yang kelima sirah, yakni ijab dan qabul. Hampir sama dengan rukun jual beli. Yang rukun nikah ni bagaimana? Yang pertamanya bakal suami, yang keduanya bakal isteri, yang ketiganya wali. Walinya orang berkuasa untuk menikahkan orang di bawah wali dia, perwalian dia. Yang keempat 2 saksi, dan yang kelima sirah, ijab dan qabul. Wali dan saksi itu mesti laki-laki. Dan yang penting ni lah, dia punya sirah tu. Sirah ni lafaz. Dia lafaz apa? Ijab dan qabul. Akad ni apa yang jadi akad? Akad tu simpulan. Apa yang nak disimpulkan di sini? Simpul ijab dan qabul. Seperti simpulan iman, aqaidul iman. Simpulan iman tu apa nak disimpulkan? Yakni simpulan kepercayaan, simpulan keyakinan kepada apa? Yang utamanya kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah, yang memiliki segala kesempurnaan, Tuhan yang esa. Itu nak disimpul, dipanggil akad iman, aqaidul iman, yakni simpulan iman. Dan dalam akad nikah ni apa yang jadi akadnya, apa yang jadi ikat? Ikatnya ikat, ijab dan qabul. Itu yang last sekali, yang terakhir. Ijab dan qabul itulah yang nak diikat. Macam jual beli, ijab dan qabul itulah tawaran dan juga penerimaan. Ijab tu maksudnya tawaran, qabul tu maksudnya penerimaan. Siapa yang tawarkan dalam pernikahan ni? Bagi pihak perempuan, wali menawarkan kepada laki-laki untuk bernikah, dan siapa yang menerima setuju, yakni laki-laki. Apabila dua-dua pihak tawaran dan penerimaan itu berlaku, itulah dia panggil sebagai akad nikah. Maknanya ikatan nikah. Disyaratkan pada sirah, yakni disyaratkan pada sirah. Syarat ni maksudnya apa? Syarat ni keterangan kepada sirah. Yang ni diambil perbahasan yang bawah dulu, dalam bab sirah dulu. Sebab kalau kita kata sirah tu sebagai rukun, ya betul, sirah sebagai rukun. Apa dia pun syarat sirah tu? Ni syarat inilah sebagai keterangan kepada sirah tu. Apa yang dimasukkan sirah? Itu dia panggil syarat. Syarat pada sirah, makna diambil perbahasan rukun yang terbawah dulu. Yang ke bawah kan, yang ke bawah tu sirah, rukun yang kelima tu. Perbahasannya bagi rukun yang kelima dulu. Disyaratkan pada sirah sebagaimana syaratnya pada jual beli, seperti tidak ditaklik, yang digantung dengan benda yang lain. Taklik digantung, disyaratkan digantung dengan benda yang lain, atau digantung masanya. Jadi sirah itu tidak boleh ditaklik, tidak digantung benda yang lain. Contohnya digantung dengan tempoh masa. Bernikah tu 5 hari je, tak boleh. Itu dia panggil nikah muta'ah, nikah syiah. Ataupun disyaratkan dengan sesuatu yang lain. Ini kalaulah
tunang yang lama dia balik semula, bercerai lah, tak boleh disyaratkan sebegitu. Yang ini pernikahan itu tidak boleh diikat dengan syarat-syarat yang membatalkan nikah. Mana boleh nikah tiba-tiba disyaratkan sesuatu yang terbatal, tak boleh. Begitu juga dalam jual beli. Jual beli yang sudah diikat dengan ijab dan qabul tak boleh disyaratkan dengan berlakunya pembatalan, tak boleh. Memang tak boleh. Beginilah yang ditetapkan dalam pandangan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, berbeza dengan Syiah. Syiah ni dia ta'liq dia, maknanya dia nikah tapi dia terikat dengan apa? Dengan syarat yang mana menikah 2 hari, menikah 5 minit. Tak jadi macam tu. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah tidak sah nikah yang diikat dengan perceraian, tak boleh. Dalam Syiah ni satu daripada rukun iman mereka, yakni nikah mut'ah. Nikah mut'ah tu satu daripada rukun iman bagi Syiah. Dia sebalik, yakni meyakini Imam 12 tu sebagai daripada lafaz syahadah, beriman kepada Allah Rasul dan juga bersyahadah kepada 12 imam tu. Itu sebagai Syiah. Dan di antara rukun iman Syiah ni yakni bernikah secara mut'ah. Nikah mut'ah terbagi nikah kontrak. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada nikah kontrak. Nikah tu dibatalkan dengan perceraian, tidak boleh disyaratkan dengan perceraian masa berlaku akad nikah, tak boleh. Boleh faham? InsyaAllah tak boleh nak disyaratkan dengan yang lain menyebabkan pembatalan. Tidak berselang masa antara ijab dan qabul, dan juga ijab dan qabul itu sirah dia. Sirah ni lafaz. Al-kalamu huwal lafz. Kalam-kalam nak dilafazkan. Sirah ni bentuk lafaz. Lafaz apa? Lafaz ijab dan qabul. Ijab tu apa? Tawaran. Qabul tu penerimaan. Saya nikahkan, saya terima nikah, itu maknanya tawaran dan penerimaan. Dan di antara ijab dan qabul tidak boleh diselang masa yang lama. Kenapa? Kalau selang masa yang lama tu mungkin yang laki-laki itu tak setuju nak nikah. Dia lama dia fikir, saya nikahkan nikah dengan anak saya gini. Lama jadi blur pada dia. Kenapa? Mungkin dia tak setuju. Sedangkan ijab dan qabul tidak boleh dipaksa, mesti dalam keadaan redha. Tidak berselang masa antara ijab dan qabul, dan lafaznya adalah dengan lafaz nikah atau kahwin dengan sarih terang seperti zawwajtuka. Dan lafaz kepada ijab itu mesti ada perkataan nikah ataupun dalam bentuk maksud yang sama dengan nikah. Kahwin nikah itu sama lah. Artinya aku kahwinkan engkau, zawwajtuka, saya menikahkan awak. Ka tu maknanya awak. Itu bahasa Arab ni. Kalau kita tengok, dia satu perkataan saja. Sebenarnya secara kita imbas macam satu perkataan, tapi sebenarnya dia ada 2 perkataan. Zawwajtuka, ka tu maksudnya awak, yang belakang tu ka tu awak. Maknanya orang yang dia berhadap cakap, bukan orang yang dhamir yang tidak berhadap cakap. Maknanya orang dhamir yang bercakap dengan dia. Awak, saya bercakap dengan awak. Berbeza saya bercakap dengan dia. Kan dia tu orang yang bukan berhadap cakap. Di sini zawwajtuka mesti ada perkataan nikah. Zawwajtuka, kahwinkan awak. Atau ankahtuka, artinya aku nikahkan engkau. Di sini nikah, nakah, ada perkataan nakah. Di sini ada 3. Dalam satu perkataan itu ada 3. Tuan faham tak? Ankahtuka, alif tu aku, saya. Nakahtuka tu ada 2 lagi, saya nikahkan awak. Maknanya ada 3. Kalau kita sekali tengok, dia macam satu perkataan, sebenarnya ada 3 perkataan di situ. Itu bahasa Arab. Dia simple, ringkas, tapi dia membawa maksud yang perlu kita faham. Ankahtuka tu saya nikahkan awak, artinya aku nikahkan kau. Sekalipun dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab, sekalipun dipaham oleh kedua-dua yang berakad dan 2 saksi, dan sekalipun kedua-dua yang berakad itu tahu bahasa Arab.
Yang ni lafaz bagi sirah, lafaz pada ijab dan qabul tu mesti merujuk kepada pernikahan. Sama ada dengan bahasa Arab atau bahasa orang boleh faham. Yang ini merujuk kepada satu ikatan pernikahan. Sah nikah dengan didahulukan qabul atas ijab, seperti berkata bagi suami, saya terima nikah fulanah, atau saya terima berkahwin dengan fulanah, dan berkata wali, aku nikahkan engkau dengan dia, atau aku kahwinkan engkau dengan dia. Ini terbalik. Yang pihak laki-laki ni dia qabul dulu. Dia punya ayah kepada pengantin perempuan tak cakap apa-apa, tiba-tiba dia dulu, segera cepat, dia tak sabar, saya terima nikah. Lepas tu wali bagi perempuan, saya nikahkan awak, boleh tak? Boleh. Asalnya ada ijab dan qabul. Tak sabar, pengantin laki-laki tak sabar, belum lagi diijabkan, dia qabul dulu, saya terimakan nikah anak pakcik nama sekian, mas kahwin sekian. Yang pihak perempuan pun, saya nikahkan awak contohnya dengan anak saya sekian. Mana terbalik? Boleh tak? Boleh, sah. Yang penting ada ijab dan qabul. Maknanya berlaku dalam kes ini berlaku qabul dahulu, barulah berlaku ijab. Tapi janganlah buat macam tu. Dari hukum pekah sah. Kalau buat dekat kampung kita, saksi yang jadi ini, saksi tak sah lah. Saksi lah dia akan jadi guna power dia, tak sah. Jadi satu perkara yang jadi heboh satu kampung kan, kalau tak mengikut kepada adatnya. Ni benda yang adat tu kadang-kadang adat mahkamatun, adat tu kadang-kadang sebagai hukum. Jadi adatnya boleh mengelakkan fitnah. Adat masyarakat kita ni, saya nikahkan kau, lepas tu diterima nikah, tu adat pada masyarakat kita. Tiba-tiba berlaku sebalik, sah dalam hukum pekah sah, tetapi dari segi masyarakatnya adatnya tak sah bagi mereka, sedangkan hukum sah. Jadi dalam kes ini kalau kita tengok kaedah usul al-adat, mahkamatul adat tu kadang-kadang diterima sebagai hukum. Sebab kalau tidak menerima adat dalam bab itu akan jadi fitnah. Satu kampung kata pernikahan dia tak sah, walaupun hukum pekah kata sah, sampai bila-bila akan jadi fitnah. Kita tengok juga, walaupun kita belajar mahir macam mana sekalipun, dalam bab adat-adat yang tak bertentangan dengan hukum syarak kena raikan. Jadi kecoh gitu. Sah nikah jika bagi suami berkata, kahwinkanlah saya dengan fulanah, terus wali berkata, aku kahwinkan engkau dengan dia. Demikian juga sah dengan wali berkata, aku hendak berkahwin dengan dia. Terus bagi suami menjawab, berkahwinlah saya dengan dia. Pada kedua-dua masalah ini, akhir ini sah kerana ada permintaan yang tepat menunjukkan keredaan. Jadi dalam bab ini, dalam bentuk soalan, aku hendak berkahwin dengan dia. Ini wali berkata, aku hendak berkahwin dengan dia. Jadi soalan itu, dan bagi pihak laki-laki, saya terima nikahnya, berkahwinlah saya dengan dia. Pada kedua-dua masalah yang akhir ini sah kerana permintaan yang tepat menunjukkan keredaan. Jadi di sini seolah-olah ada persoalan. Mana aku hendak berkahwin dengan dia, siapa yang nak kahwin? Tiba-tiba yang pihak laki-laki ni kata, saya kahwin saya dengan dia. Maknanya di sini perkataan laki-laki itu yang diambil kira, sebab keredaan bagi pihak laki-laki. Dia punya qabul itu yang nak diambil kira, sebab keredaan itu penting. Dan kerana itulah tidak boleh nak ada selang masa yang lama, sebab selang masa yang lama tu boleh menunjukkan kepada ketidakredaan. Azan dulu.
Begitu juga dengan pegang tangan. Wali pegang tangan pengantin laki-laki, itu bukan syarat nikah, tapi itu sebagai satu perkara yang kemungkinan agar kalau pegang tangan itu mana pihak laki-laki itu tidak lalai. Sebab ijab dan qabul itu tidak boleh disenggang masa yang lama. Dan kalau wali kan pegang tangan ataupun juru nikah, apa ni, imam wali hakim kan pegang tangan. Apa kita pegang tangan itu maknanya memberi syarat suruh, yang terus kabul. Dan kalau pengantin laki-laki duduk jauh boleh, tak ada masalah. Boleh pengantin laki-laki sandar dekat dinding sana. Apa ni, wali duduk sini, sandar dekat dinding sini. Saya nikahkan kau, yang sana terima nikah, boleh, tak ada masalah. Tapi tak jadi adat kita lah. Yang jadi adat benda tu maknanya keluar daripada adat kebiasaan orang kita. Tidak sah nikah dengan lafaz kinayah. Kinayah ni mana sindiran, bukan tepat, bukan soreh. Sebab nikah ni mesti dengan perkataan yang soreh, yang terang. Sama ada dengan perkataan nikah ataupun kahwin. Apa saja maksud bahasa yang menunjukkan kepada nikah. Kalau bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Melayu ke, bahasa Jawa ke, bahasa apa, menunjukkan kepada orang faham dia sebagai pernikahan. Tidak sah nikah dengan lafaz kinayah, tidak tepat atau imbasan. Seperti katanya, aku halalkan kepada engkau anakku, perkara saya halalkan anak saya kepada awak, itu tidak boleh. Sebab tidak menunjukkan kepada pernikahan. Atau dikahwinkan Allah anakku dengan engkau, ataupun wali kata dikahwinkan Allah anak saya dengan awak, itu pun tidak tepat. Dan cara sah qabul dengan berkata saya terima saja begitu dengan tiada sebut kahwin atau nikah. Begitu juga pihak laki-laki, yakni pengantin laki-laki mesti mengucapkan perkataan yang menunjukkan perkahwinan, lafaz pernikahan atau maksud pernikahan. Saya terima nikah, okey, itu biasa nikah bahasa Arab. Ataupun saya terima kahwin, itu maknanya maksud daripada yang sama, nikah kepada kahwin dalam bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Jawa saya tak pasti, bahasa Jawa nikah juga kahwin. Oh, tak ada bahasa yang special, bahasa Jawa tak ada. Mungkin bahasa orang dulu mungkin ada, tak pasti lah kan. Ada perkataan special juga. Maknanya kebiasaan rumpun Melayu kita ni akan menggunakan perkataan nikah. Dia punya iddakhar, dia punya iddakhar. Disyaratkan pada suami hendaklah ia dalam keadaan halal dan ikhtiarnya dengan kehendaknya sendiri. Berarti situ nak sama lagi cukup, nak habiskan sikit ini sebenarnya. Kalau tak nak habiskan, kalau tak nak habiskan, saya berhenti di situ, tanya dulu nak raya ke apa dulu, tak tahu. Nak habiskan, berhentikan situ. Ya? Dalam 10 minit lah. Saya bagi 10 minit ringkas saja. Kalau nak sambung habis kita bulan depan, tak payah nak ulang rukun nikah ni. Dalam 10 minit bagi faham. Sebab
Rukun nikah tu tadi kita faham. Apa rukun nikah? Rukun tu pengantin laki-laki bakal pengantin laki-laki bakal pengantin perempuan. Yang kedua adalah wali. Yang ketiga adalah dua saksi. Yang keempatnya yakni lim ijab dan qabul. Bakal pengantin, bakal suami, bakal isteri, wali, saksi dan juga sirah. Sirah ni maksudnya ijab dan qabul. Berkenaan ijab dan qabul kita dah terangkan syaratnya. Kita masuk yang berikutnya. Disyaratkan pada suami hendaklah ia dalam keadaan halal. Yang syarat bagi hukum suami ni. Suami tu yang macam mana? Suami tu mesti dalam keadaan halal. Oh, suami ada juga kehalalan haram. Tengok apa maksud halal. Dengan ikhtiarnya, dengan pilihan dia. Mana menikah tu bukan dipaksa, dengan pilihan dia. Kerana itulah bakal suami diletak kepada posisi qabul. Sebab apa? Suami itu sebagai pihak yang bukan dipaksa, setuju. Tu tawaran bagi pihak perempuan, penerimaan qabul bagi pihak laki-laki. Tentu orangnya tahu siapanya, suami itu siapa dia dan sebagainya. Laki-laki ke perempuan suami itu, begitu. Dan ia tahu bahawa perempuan bagi isterinya itu halal perkahwinan dia. Laki-laki ini juga dia tahu perempuan itu halal perkahwinan dia. Maksud halal perkahwinan dia bukan isteri orang, bukan orang dalam iddah. Sama iddah, talak rajai ataupun talak bain. Yang ini mesti dia tahu perempuan itu siapa. Yang demikian telah sah nikah laki-laki dalam ihram sekalipun oleh walinya. Begitu juga tidak sah nikah perempuan dalam ihram haji dan ihram umrah. Dia dalam ihram, tiba-tiba nak menikah walaupun dia bukan hadir dalam majlis nikah, di mana pernikahan itu dikabulkan oleh wali dia, tetap tidak sah. Sebab orang dalam ihram tidak boleh menikah, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Ada satu orang tu mengatakan niat dalam hati dia, saya mengerjakan haji dan berihram dengannya, makna dia sebagai orang yang di dalam keadaan ihram. Orang yang mengatakan saya mengerjakan umrah dan aku berihram dengan dia dalam ihram umrah. Orang macam ni tidak boleh menikah walaupun dia diwakilkan orang lain untuk qabul, tak boleh. Tidak sah nikah dengan dipaksa orang. Tidak sah dengan keadaan laki-laki itu tidak tentu orangnya. Dan tidak sah nikah laki-laki yang tak tahukan perempuan itu halal baginya. Maknanya kena tahu. Semua tu mesti dalam keadaan dia tahu siapa laki-laki ni. Laki-laki ni bagaimana? Laki-laki dia haram bernikah kalau dia dah ada 4 isteri. 4 isteri, dia dah ada isteri, dia boleh nikah lagi? Tak boleh, haram. Ataupun laki-laki itu bukan dalam ihram haji atau umrah. Mana kalau orang tu dalam ihram haji dan umrah, haram menikah. Mana tu kena tahu. Begitu juga perempuan tu bukan dalam iddah. Sama iddah talak rajai ataupun talak bain ataupun iddah kematian suami, dia tak boleh nak dia menikah. Disyaratkan pada isteri hendaklah ia halal kepada laki-laki itu bukan mahramnya. Tentu orangnya bujang, bukan isteri orang dan bukan dalam iddah dan keadaan muslimah atau kitabiyah, Nasraniyah dan juga Yahudiyah. Maknanya kena tahu status perempuan itu bukan isteri orang, bukan dalam keadaan iddah, tahu dia sebagai orang Islam muslimah dan bukan dia dalam keadaan kitabiyah, Nasraniyah atau Yahudiyah. Oh, Yahudi, Nasrani boleh kita bernikah dengan mereka. Dan kalau perempuan itu orang musyrik selain daripada Nasrani dan dia Majusi, tak boleh, melainkan dia masuk Islam. Ni dia siapa dia? Dia tu agama Buddha tapi tak masuk Islam lagi. Haram menikah dengan kita, melainkan dia mengucap 2 kalimah syahadat. Begitu juga laki-laki mesti Islam. Demikianlah tiada sah nikah perempuan mahramnya nikah dengan salah seorang daripada 2 perempuan dan nikah dengan perempuan isteri orang atau yang masih dalam iddah daripada orang lain atau yang di dalam ihram, dan kafirah yang lain daripada kitabiyah. Yang demikian tiada sah nikah perempuan yang mahramnya. Perempuan mahram perempuan yang tak boleh nikah dengan dia dengan sebab nasab. Tak boleh nikah ni ada 3 bentuk. Satu, nikah tak boleh nikah dengan sebab nasab, keturunan dia. Tak boleh nikah dengan sebab musaharah. Ya, ini siapa? Adik isteri kita. Kenapa haram? Sebab kita bernikah dengan kakak dia. Dia panggil sebagai haram sebab musaharah, pernikahan
Ataupun tidak boleh bernikah dengan sebab apa? Dengan rada'ah, dengan sebab susrah. Yang ada 3 perkara, yang 3 keadaan tidak boleh bernikah. Nak tahu boleh nikah dengan perempuan itu, mesti dia bukan mahram, dia bukan sebagai musaharah melalui perkahwinan kita, dan bukan rada'ah. Ini tidak boleh kumpulkan 2 beradik dalam satu perkahwinan, tak boleh. Nikah dengan salah seorang daripada 2 perempuan, maknanya 2 beradik sekali nikah tak boleh. Dan nikah dengan perempuan isteri orang tak boleh. Sama ada perempuan tu memang isteri orang ataupun dia talak secara rajai, dia masih dalam iddah pun tak boleh nikah. Atau yang masih dalam iddah ni talak rajai ataupun talak gain, selagi belum habis iddah tak boleh bernikah. Ataupun perempuan yang kematian suami, yang ni iddahnya 4 bulan 10 hari, 4 bulan 11 hari baru boleh bernikah. Itu yang kematian suami. Daripada orang lain atau dalam ihram, atau perempuan dalam ihram tak boleh bernikah juga. Laki dalam ihram tak boleh bernikah juga. Perempuan dalam ihram tak boleh bernikah juga. Siapa dalam ihram tak boleh bernikah, kita dia. Dan kafirah yang lain daripada kitabiah, orang kafir, orang perempuan yang menganut agama Buddha tak boleh menikah dengan laki-laki Islam, melainkan perempuan tu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kitabiah, Nasraniyah atau Yahudiyah boleh bernikah, walaupun mereka ni tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan kepada mereka dalam bab nikah. Disyaratkan pada wali adalah ia laki-laki nasab. Wali pula, wali itu macam mana? Itu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, syarat yang diterangkan. Wali, ni nak faham, kita besok nak jadi wali, syarat kita sebagai wali itu bagaimana? Mesti sempurna syarat sebagai wali. Kalau tidak, tak boleh nak menikah anak kita. Disyaratkan pada wali adalah ia laki-laki. Wali itu orang laki-laki. Biasa kalau nak berlaku pernikahan yang agak sibuk adalah isteri atau perempuan. Orang laki-laki relax je. Tapi hari pernikahan, suami juga yang kena menikahkan atau ayahnya yang kena menikahkan suami. Biasa kan orang perempuan kan dia sibuk kan. Kalau datang nak minang, siapa yang sibuk? Isteri. Kalau nak menikah, isteri. Tapi hari pernikahan yang duduk di depan tu adalah ayah kepada perempuan tu yang menikahkan. Tak boleh mak yang pergi nikahkan, tak boleh. Walaupun mak tu sibuk macam mana sekalipun, hari menikah dia begini, dia semua dia buat. Tapi hari pernikahan suami dia lah ayah pada perempuan tu. Dengan ikhtiarnya, dengan pilihan dia, tidak boleh dipaksa. Tiada sifat yang menghalangnya. Yang demikian tidak sah nikah dengan wali orang perempuan. Sifat yang menghalang dia apa? Wali tidak boleh perempuan. Itu sifat menghalang, manik bagi dia. Atau khunsa, yang wali itu khunsa, tidak boleh khunsa wadih ataupun khunsa musykil, tak boleh menikahkan anak. Kena pindah kepada wali hakim. Wali hakim tu orang yang dilantik oleh pemerintah. Keadaan yang kena paksa, tak boleh dipaksa wali menikahkan anaknya. Keadaannya dalam ihram, wali pun tak boleh menikahkan anaknya dalam ihram. Ayahmu duduk kalau di Mekah tu dalam keadaan ihram, ataupun ayahnya di airport, di sekarang bukan Kelana Jaya, yang ini di Sepang kan. Ayahnya dalam ihram, saya mengerjakan haji dapat ihram dengannya, duduk di airport sana, tiba-tiba anak nak menikah. Ayah tak boleh menikahkan anaknya dalam keadaan dia ihram. Walaupun dia ihram di sini, belum sampai ke Mekah lagi, di Sepang ni. Sebab dia kalau terbang akan singgah di Mekah terus kan. Jadi kes bagaimana? Dia kena pindah kepada wali hakim. Yang anak dia, yang lelaki, adik-beradik perempuan tak boleh. Tu wali abad tak boleh menikahkan wali dia selagi wali mujibir ataupun wali akrab ada. Ayah pada perempuan tu ada, walaupun abang dia ada, ayah dia terhalang daripada jadi wali dengan sebab ihram, tidak boleh terus tukar kepada wali abad, wali jauh. Kena pergi kepada wali hakim. Sebab apa? Wali akrab tu ada, ayah atuk tu masih ada, tapi dalam keadaan mereka menunaikan apa, dalam keadaan berihram. Kanak-kanak dan juga bukan kanak-kanak, masuk kanak-kanak ni bukan balik, belum balik. Kalau balik boleh dah menikah. Gila, ayahnya ada tapi gila tak boleh. Kalau dia ni gila on off, tunggu dia tak gila baru boleh menikahkan anaknya. Dia dalam keadaan gila tak boleh menikahkan anaknya. Yang fasik kecuali raja, fasik, ayahnya fasik, ni masalah ni. Dalam mazhab Syafi'i kita, wali yang fasik tak boleh menikahkan anak. Wali tak semayang tak boleh menikahkan anak. Wali minum arak tak boleh menikahkan anak. Jadi dalam kes ini, ulama-ulama dalam mazhab kita ni macam mana fikir nak suruh berlaku pernikahan. Di antara Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi dan sebagainya mengatakan
Suruh wali itu untuk beristighfar. Istighfar dulu. Pointing dia istighfar dulu. Lepas tu lah baru boleh menikahkan anak. Dan kalau kita tengok dalam pernikahan, biasanya wali akan diminta untuk istighfar dulu kan. Moga-moga dengan istighfar tu terkeluarlah dia daripada wilayah fasik. Sebab syarat wali yang fasik tak boleh jadi wali. Tak semayang, tak tutup aurat, judi, nama ekor penuh poket, sujud dia jatuh nama ekor. Itu fasik namanya, tak boleh menikahkan anak. Tu nak jaga, wali ni nak jaga. Nak menikahkan anak, wali fasik tak boleh. Jadi kerana tu ulama fikir macam mana anak nak menikah juga. Bagi dia biar beristighfar dulu, dia minta ampun kepada Allah. Itulah sebaik juga ulama ijtihad di situ. Yang dungu ni bukan gila, dia gila ni gila lah. Dungu ni atas sikit daripada gila. Orang cakap A, dia cakap B. Dia tak tentu sekali dia punya tu. Orang mesyuarat kalau ada dia pening. Orang kata kita nak buat masjid, dia kata kita kalau pergi Langkawi bagus kan. Maknanya jadi pening, menunggu. Orang macam ni tak boleh menikahkan anak. Yang cedera otaknya dan yang berlainan agama, tetapi orang bukan sah menjadi wali. Begitu dia lain agama. Wali yang bukan Islam tak boleh menikahkan anaknya. Biasa kita tengok apabila satu perempuan yang menikah dengan lelaki Islam, perempuan kafir kan, dia menikah dengan wali hakim, sedangkan ayah dia ada, ayahnya kafir, tak boleh jadi wali kepada anaknya. Tu habis. Disyaratkan pada dua saksi. Yang saksi pula kita nak jadi saksi ni, dapat berapa duit jadi saksi tak tahulah. Dapat duit kan jadi saksi. Nak faham juga kita ni, ia nak jadi saksi, tengok syarat kita sebagai saksi juga. Kadang-kadang kita nak pernikahan tu tangkap mana-mana orang untuk jadi saksi. Ni tengok betul-betul. Nak jadi saksi ni kena tengok diri kita syarat apa sah sebagai saksi. Yang pertama Islam, saksi kafir tak boleh. Yang kedua baligh, kanak-kanak yang belum baligh. Baligh ni maknanya cukup umur dalam Islam. Yang ketiga berakal, kanak-kanak. Orang yang gila tak boleh jadi saksi. Orang gila tak boleh jadi saksi. Orang nak nikahkan pengantin, dia terima nikah orang gila. Yang keempat merdeka. Yang kelima laki-laki. Yang keenam adil. Adil maksud adil di sini orang yang ada agama lah. Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dalam melakukan dosa kecil. Dia panggil adil. Orang satu dia mesti Islam. Dan adil maksud di sini dia tidak berkekalan melakukan dosa kecil dan dia tidak melakukan dosa besar. Kalau saksi ni dia fasik, tak boleh jadikan saksi. Dia ni nama ekor, na'udzubillah. Setiap malam mimpi nama ekor. Sujud dia semua jatuh nama ekor sampai kepada depan. Hanya orang macam ni tak boleh jadi saksi. Dan kerana itulah nak jadi saksi ni cari orang baik-baik dan orang soleh. Sebab anak kita ni nak menikahkan anak kita. Moga-moga dengan saksi yang soleh tu berkat hidupnya. Maka tidak sah nikah dengan dua saksi yang bukan Islam atau kanak-kanak atau keadaannya gila atau hamba atau perempuan atau khunsa atau orang fasik. Jadi saksi ni tak boleh orang macam tu. Kalau khunsa ni orang ada dua alat, sama ada alat tu khunsa muskil ataupun khunsa walih, dua-dua tu tak boleh. Atau orang fasik tak boleh jadi saksi. Kita sebut kata dia tak semayang, dia pakai sebuah pendek merata-rata, dia tak boleh jadi sebagai orang fasik. Tambah lagi keadaannya celik, tidak buta, tidak pekak dan tidak salah seorang tertentu menjadi wali. Maka juga bapa berwakil kepada orang lain pada menikahkan anaknya dan dia hadir sebagai saksi bersama seorang lain, dan saya tiada sah nikah itu kerana ia orang yang tertentu menjadi wali, tiada diluluskan menjadi saksi. Inilah maksud yang tertentu di sini. Tidak salah seorang tertentu menjadi wali. Apa maksudnya? Tidak salah seorang tertentu menjadi wali. Maknanya satu orang dia sebagai wali, ayah kepada perempuan tu. Tiba-tiba hari pernikahan, dia wakilkan pernikahan anaknya kepada wali hakim. Dan dia bagaimana fungsi dia? Dia jadi saksi pula. Mana dia orang tertentu, mana orang yang sebagai tertentu dalam nikah. Patut dia jadi wali, tiba-tiba ditolak kewalian dia kepada wali hakim. Dia pergi ambil tugasnya sebagai saksi, sedangkan dia termasuk dalam tertentu dalam majlis akad. Dia tak boleh. Dia tak boleh jadi saksi. Jadi itulah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham rukun nikah ini dan syarat-syarat yang penting sangat-sangat di sini. Apabila kita nak bernikahkan anak kita ni, kita sebagai
wali kena jaga-jagalah, jangan buat dosa besar. Kalau tidak hilang hak kita sebagai saksi, dia sebagai wali. Begitu juga saksi nak faham, dia tak boleh buat dosa besar. Bukan setakat kita nak bernikah atau menjadi saksi bila-bila pun tak boleh nak buat dosa besar. Lebih-lebih lagi anak-anak menikah. Jadi anak kalau nak menikah pun, kalau tengok ayah tu hari-hari kena judi, mana kena pesan, ayah besok saya nak nikah. Ayah kalau main judi dah pasti tak boleh nikahkan saya. Dia akan menung, tak boleh nikahkan anak. Aku besarkan kau dah 10 tahun tak boleh nikahkan kau. Maknanya ego dia tu tercabar lah. Mudah-mudahan dia tidak main judi lagi. Ataupun ayahnya tak semayang ayah macam mana? Ayah nak nikahkan saya, ayah fasik. Ataupun ayah ni kulit gila pakai seluar pendek aja, tak boleh. Ayah pakai seluar panjang, tutup aurat. Jadi anak kena main peranan agar ayahnya tidak jadi orang fasik. Kalau fasik, hilang hak sebagai wali dan juga hilang hak sebagai saksi. Ada miskin? Tak ada. Wali fasik kecuali raja tak? Okey. Raja ni pemerintah dia special. Kalau raja ni dia agak fasik pun tak apa, sebab dia sebagai pemerintah. Contoh, saya ambil contoh lah tuan-tuan. Di negara kita ni, kita pemerintahnya memang orang Islam, tak ada masalah. Mesti kalau pergi ke Thailand ni, pemerintahnya siapa? Pemerintahnya adalah bukan Islam. Pemerintahnya sedap, bukan Islam lah raja ni kan. Raja tu dah sebagai pemerintahnya. Sekarang macam mana nak sanakan hukum nikah di sana? Takkan suruh raja tu menikahkan, makna dilantik orang lain sebagai wakil dia. Sedangkan raja tu orang yang bukan setakat fasik dia. Fasik ni orang Islam buat dosa besar, fasik. Raja dia bukan setakat fasik, memang dia bukan Islam. Jadi sekarang raja tu lantik wali, wakil dia ni. Siapa yang melantik dia? Raja tu siapa? Raja tu orang kampung. Makna dalam bab ini, sebab raja ni dia susah kita nak pastikan satu negara tu rajanya mesti Islam semua. Tidak. Malaysia ni alhamdulillah, sultan kita, agung kita, Perdana Menteri kita Islam. Pergi luar daripada bumi Malaysia ni, pergi ke Thailand baik, pergi ke Amerika baik dan sebagainya. Siapa? Di Amerika, Biden. Nama macam Islam, Biden kan? Tapi bukan Islam tu. Mana pemerintah dia bukan setakat fasik, kafir terus. Jadi bagaimana orang yang di bawah dia tu secara legalnya dilantik sebagai ketua, sebagai komuniti orang Islam. Yang ketua komuniti orang Islam sebagai bukan sebagai pemerintah, wakil kepada pemerintah. Sedangkan pemerintah tu kafir. Itu maksudnya di sini. Kalaulah pemerintah tu fasik sekalipun, boleh. Boleh nak menikahkan anaknya. Kalau orang kafir tak boleh lah. Mana sebab tahap begitu dalam bab masalah pernegaraan. Dan mesti lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.